Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah video ini adalah video tambahan untuk amalan-amalan yang saya rasa kita tidak patut tinggalkan di dalam bulan Ramadan ini. Kita sedia maklum bulan Ramadan ini adalah satu bulan di mana ganjaran kepada amalan-amalan kita buat akan dilipat gandakan. Bermakna satu-satu amalan yang sudah cukup besar di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan apatah lagi akan berlipat kali ganda. Jadi amat-amat rugilah dan amat tidak patutlah sekiranya kita meninggalkan dan tidak komit dengan amalan-amalan ini. Terdapat banyak sebenarnya amalan-amalan yang memang patut kita buat di luar bulan Ramadan, apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Tapi mungkin saya akan fokuskan kepada beberapa sahaja untuk video ini. Salah satu sebenarnya daripada amalan yang kita patut buat dan amat besar ganjarannya ialah solat malam, iaitu qiyamul lail. Dan kita telah sebutkan berkenaan qiyam Ramadan di video yang lepas, jadi saya tidak mengulangilah berkenaan dengan perkara itu. Semoga kita telah sedia komit dan akan terus komit dengan kualiti yang terbaik, insya-Allah. Mungkin saya akan sebut lagi dua amalan yang cukup besar di luar bulan Ramadan dan insya-Allah berlipat kali ganda lagi besar di dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya ialah solat berjemaah di masjid untuk subuh dan isyak, ya. Saya akan bacakan beberapa hadis yang insya-Allah kita sedia maklum sebagai peringatan kita. Pertamanya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya' fil jamaah, siapa yang melaksanakan solat isyak secara berjemaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka ianya terhitung seumpama dia mengerjakan solat separuh malam. Wa man shalla subha fil jamaah fi jamaah, siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjemaah, fa ka'annama shallal lail kullah, dia seumpama dia mengerjakan solat sepanjang malam, sepenuh malam, sepenuhnya, mengerjakan solat semalaman sepenuh. Hadis riwayat Muslim. Dan satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan dari solat isya dan solat subuh secara berjemaah, tentunya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua-dua hadis ini menggambarkan betapa besarnya solat subuh dan isyak secara berjemaah. Jadi sepatutnya dua solat ini amat-amat kita tidak patutlah tinggal daripada komit dengan berjemaah setiap hari di dalam bulan Ramadan ini. Malah kita tahu betapa besarnya ganjaran solat malam, dan kita memang tak mampu pun nak mengejar solat separuh daripada malam ataupun sepenuhnya. Jadi ganjaran yang dijanjikan dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi itu sepatutnya tidak kita sia-siakan walaupun satu hari, insya-Allah, sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi itu yang pertama, solat subuh dan isyak berjemaah di masjid. Yang kedua ialah solat sunat sebelum subuh. Di bulan Ramadan ini apatah lagi kita biasanya akan bangun sahur sebelum subuh, dan sepatutnya peluang amat terbuka untuk kita dapat solat sunat sebelum subuh di masjid sebelum solat subuh. Maksudnya kita mampu, sebab kita dah sedia sahur, kita sempat untuk pergi ke masjid sebelum subuh ataupun on time, dan sempat solat sunat sebelum subuh dan subuh berjemaah. Di sini saya bacakan beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan solat sunat sebelum subuh ni. Yang pertama, daripada Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda tentang 2 rakaat solat sunat yang dikerjakan sebelum solat subuh. Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Kedua rakaat itu lebih aku cintai dari dunia dan segala yang ada padanya. Hadis riwayat Muslim. Di sini Aisyah menceritakan bahawa Nabi menggambarkan dia
amat sayang dan cinta kepada solat sunat sebelum subuh ini lebih daripada dunia dan seisinya. Itu menggambarkan betapa besar amalan itu ya. Keduanya, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat solat sunat fajar," yakni solat sunat sebelum subuh tu, "walaupun pasukan musuh mengusir kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menggambarkan bahawa amalan tu janganlah kita tinggalkan walaupun dalam keadaan musuh tengah mengejar. Ini menggambarkan bahawa amalan ini amat tak patut untuk kita tinggalkan ya, dalam apa jua keadaan. Malah di bulan Ramadan apatah lagi ya. Dan yang ketiga, Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat solat sunat sebelum fajar atau solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. So itu 3 hadis yang menggambarkan betapa besarnya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, yang apatah lagi bila kita gambarkan betapa besarnya dalam bulan-bulan yang lain seperti yang disebut dalam hadis-hadis tadi. Di dalam bulan Ramadan di mana amalan kita dilipat gandakan, apatah lagi amat rugi sekiranya kita tinggalkan amalan-amalan sebegini. Jadi insya-Allah itu 3 amalan yang insya-Allah sama-sama kita sepatutnya istiqamah komit, yakni solat berjemaah isyak dan subuh di masjid, solat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga solat qiyam Ramadan insya-Allah. Of course ada banyak lagi amalan-amalan lain yang sepatutnya kita juga menambah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah sama-sama kita mengejar semua amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam. Semoga membuahkan amal insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.